Sekarang topik pertama, sistem pemerintahan dibincangkan. Secara umumnya, corak pemerintahan kerajaan alam Melayu adalah sistem belajar. Pemerintahan sistem belajar terdapat seorang raja dan terbahagi kepada dua, iaitu pusat dan wilayah. Sekarang sistem pemerintahan kerajaan Funan dibincangkan. Mengenai Raja Funan, raja-raja di Funan terdapat berbagai gelaran, contohnya Gurun Plan yang bermaksud Raja Gunung, Raja Hiraja yang bermaksud Raja segala raja, Cakrawatin yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Mengenai pemerintahan pusat ditampilkan oleh raja, di mana raja dibantu oleh golongan tentera dan golongan agama. Mengenai pemerintahan wilayah, terdapat 7 wilayah dan setiap wilayah diketuai oleh seorang ketua wilayah. Ketua wilayah terdiri daripada putera-putera raja dan digelar sebagai raja kecil. Sekarang sistem kerajaan Champa diperincikan. Mengenai raja kerajaan Champa, raja-raja di Champa digelar sebagai Raja Hiraja, Raja segala raja. Mengenai pemerintahan pusat, ia ditampilkan oleh raja dan dibantu oleh pembesar-pembesar yang bertanggungjawab dalam urusan berkaitan dengan cukai, keamanan dan pertahanan. Mengenai pemerintahan wilayah di Champa, terdapat 5 wilayah di Champa dan setiap wilayah diketuai oleh seorang ketua wilayah. Wilayahnya termasuk Indrapura, Amarawati, Wijaya, Kaltara, Panturaka. Sekarang sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya dibincangkan. Mengenai Raja Sriwijaya, unsur kesatian digunakan. Raja dianggap sebagai bodhisattva, iaitu peranan raja sebagai Buddha di bumi. Raja digelar sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Mengenai pemerintahan pusat kerajaan Sriwijaya, pemerintahan pusat ditampilkan oleh raja yang dibantu oleh putera mahkota, Patiyu Raja dan Laka Kumara. Sementara ini, raja juga dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Mengenai pemerintahan wilayah Sriwijaya, terbahagi kepada dua, iaitu ketatuan yang ditampilkan oleh tatu keturunan raja dan padatuan yang ditampilkan oleh tatu bukan keturunan raja. Sekarang sistem pemerintahan kerajaan Angkor dibincangkan. Mengenai Raja Kerajaan Angkor digelar sebagai Dewa Raja, di mana Raja sebagai Dewa. Kuasa kedua terletak di tangan Permaisuri. Kuasa ketiga terletak di tangan Raja Muda. Mengenai pemerintahan pusat, ia ditampilkan oleh raja yang dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab kepada keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Mengenai pemerintahan wilayah, secara umumnya Angkor dibahagi kepada beberapa wilayah. Setiap wilayah dibahagi kepada beberapa daerah. Setiap daerah dibahagi kepada beberapa daerah kecil. Setiap daerah kecil dibahagi kepada beberapa kampung. Sekarang sistem pemerintahan kerajaan Kedah Dua dibincangkan. Mengenai Raja Kedah Dua hanya terdapat seorang ketua. Ketua bertanggungjawab dalam hal perdagangan dan keagamaan. Mengenai pemerintahan pusat dan wilayah, corak pemerintahan berubah apabila ia menjadi sebahagian kerajaan Sriwijaya. Kedah Dua menjadi Padatuan Kerajaan Sriwijaya. Sekarang sistem pemerintahan kerajaan Majapahit dibincangkan. Mengenai Raja Kerajaan Majapahit, gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara digunakan. Mengenai pemerintahan pusat, raja dibantu oleh Sabta Prabu. Sabta Prabu adalah majlis penasib diraja terdiri daripada kerabat diraja. Mengenai pemerintahan wilayah,
Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah, di mana wilayah dibahagi kepada kabupaten, kawatanan, pakuan, dan kebuyutan, iaitu daerah-daerah kecil dan kampung. Sekarang sistem pemerintahan kerajaan Gangga Nagara dibincangkan. Mengenai raja dan sistem pemerintahan kerajaan Gangga Nagara, sistem pemerintahan kerajaan Gangga Nagara adalah tidak jelas kerana tiada informasi yang cukup. Hanya diketahui ia mengamalkan sistem pemerintahan peraja, di mana raja bertanggungjawab kepada kemajuan perdagangan dan hak ehwal keselamatan. Terima kasih kerana menonton video saya. Tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video.